Okey, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat sejahtera, salam ukhuwah, salam mahabbah kepada yang berbahagia, yang amat arif, Datuk Haji Abbas bin Nordin yang telah pun berada di Google Meet Gemenur Iman pada malam ini untuk syarah berkaitan dengan fiqh muamalat. Yang berusaha Puan Hajah Rosli Yati Mansur bersama dengan tim pengurusan Gemenur Iman yang dirahmati seluruh pencinta ilmu muslimin muslimat yang sudi mengimarahkan kuliah-kuliah anjuran Gemenur Iman pada malam yang penuh barakah ini. Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya pada malam ini kita ingin rapatkan kesyukuran dan pujian terhadap kurniaan yang Allah beri kepada kita yang tidak ternilai. Mudah-mudahan Allah berkati perjumpaan kita pada malam yang barakah ini. Allah kurniakan kita limpahan dan kefahaman ilmu, insya-Allah. Amin. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Bagi memohon keberkatan kuliah maghrib kita pada malam yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh yang amat arif Datuk Haji Abbas bin Nordin. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan barakah surah Al-Fatihah yang kita bacakan bersama tadi, mudah-mudahan mendapat limpahan rahmat, keberkatan, dipayungi oleh para malaikat bersama kita di halaqah ilmu pada malam ini, insya-Allah. Jadi tanpa kita melengahkan masa lagi, dengan segala bangga dan sukacitanya majlis mempersilakan menyerahkan kuliah maghrib kepada yang amat arif Datuk Haji Abbas bin Nordin untuk syarah berkaitan dengan fiqh muamalat. Dipersilakan yang amat arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, yang saya hormati Puan Husniati binti pengacara pengacara pada malam ini. Seterusnya yang saya hormati Puan Husniati binti Mansur bersama kepimpinan Gemenur Iman, para asatizah, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ni dapat kita menyambung kembali kuliah
fiqh muamalat ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kuliah kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosa kita ya. Dan diam tak diam tak lama lagi kita nak menyambut Ramadan dan kita pun dah masuk bulan Syaban. Dan doa yang selalu kita baca di bulan Syaban ini, Allahumma barik lana fi ma baqiya min syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah ya bagi kami baki-baki hari yang ada dalam bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ya. Ini doa yang kita selalu baca dalam selepas salat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita dalam bulan Ramadan ya. Apapun hadirin dan sekalian ya, saya percayalah jemaah kita telah bersedia telah bersedia persiapan masing-masing untuk menyambut Ramadan persiapan yang telah bermula sejak bulan Rajab lagi amalan harian kita dan lain-lain amalan mudah-mudahan insya-Allah masuk je bulan Ramadan nanti Allah Taala terus memberi kekuatan kepada kita untuk istiqamah, untuk meningkatkan amal ibadat kita insya-Allah. Jadi hadirin sekalian, dalam fiqh muamalat ini kita masuk balik dalam kuliah yang lepas saya telah membicarakan berkaitan dengan dalam bab muamalat ini, dalam bab harta ini ada dua perkara yang besar iaitu pemilikan dan juga pembahagian pemilikan dan juga pembahagian. Maknanya macam mana Islam mengajar kita bagaimana hendak memiliki harta, dan kemudiannya bagaimana kita nak membahagi ataupun membelanja harta-harta kita Bagaimana kita untuk melupuskan harta kita nak menyerahkan harta kita kepada orang-orang atau pihak-pihak yang kita kehendaki Jadi kita masih lagi dalam tajuk umum, iaitu dalam bab pemilikan Dan dalam memiliki harta ini ada beberapa sebab yang telah digariskan oleh hukum syarak di antaranya iaitu dengan pemilikan harta yang dimaksudkan iaitu pemilikan ada dibagi pada dua pula iaitu pemilikan sempurna dan juga pemilikan tidak sempurna. Al-milkut tam, pemilikan yang sempurna dan ada satu lagi bahagian yang dipanggil al-milkun naqis milkun naqis, milik yang tidak sempurna. Yang ni kita belum bicarakan lagi lah kita masih dalam tajuk pemilikan sempurna. Dan di antara sebab-sebab yang membolehkan kita memiliki sesuatu harta itu dengan sempurna ada beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syarak dalam bab fiqh muamalat ini. Bagaimana kita nak mendapat sesuatu harta ataupun apa barang yang kita hendak itu, sama ada berbentuk material, sama ada dalam bentuk haiwan, dalam bentuk tumbuh-tumbuhan. Ini ada telah digariskan oleh hukum syarak bagaimana. Cara yang pertama yang telah diajar oleh Islam ialah ini sebagai ulang kaji balik cara yang pertama apa dia? Kita menguasai harta yang belum dimiliki. Ingat lagi yang saya telah syarahkan dalam kuliah yang lepas. Dengan cara kita memiliki harta yang bukan siapa-siapa punya. Harta yang belum dimiliki. Dia pecah pula lagi. Harta yang mana? Yang pertama kita dah sentuh itu, ihya al-mawad, menghidupkan hartanah yang bukan siapa-siapa punya, yang kita usahakan. Saya dah bagi contoh dulu
Tanah yang bukan siapa-siapa punya, ya. Maknanya kerajaan punya lah, ya. Yang dibenarkan untuk diteroka oleh rakyat. Itu maksudnya, ya. Ihya al-mawad. Kita mengusahakan tanah. Saya ingat sekarang ni mungkin tak berapa relevan lah. Ini sekira zaman ayahanda saya dulu, zaman mungkin atuk nenek kita, ya. Macam almarhum atuk kepada bapa mentua saya ni, asal Sabak Berlam lah, orang Sabak Berlam, ya. Dulu ni sebab bebas untuk buka hutan, kan, buka tanah, buka hutan ni, dan dengan usaha tulang 4 kerat, ataupun upah orang dan sebagainya. Jadi siapa yang rajin memiliki harta yang banyak, ya. Saya ingat di kalangan ahli jemaah kita ni pun samalah, ya. Ahli keluarga kita, atuk nenek kita dulu banyak tanah, ya, yang diteroka dan kemudian bayar premium saja kepada kerajaan, ya. Itu salah satu cara yang sebenarnya bertepatan dengan hukum syarak yang kita, dan dengan syarat-syarat yang tertentu, bukan siapa-siapa punya, bukan kerajaan reserve untuk hutan tak ada had hujan, bukan kerajaan dah reserve untuk sekolah dan sebagainya. Itu bukan, ya. Syarat-syarat yang kita telah bincang dulu, ya. Bukannya berada di kawasan penempatan, ya. Bukan kawasan bandar, ya. Itu tanah, syarat-syarat yang kita telah bincang secara tidaklah detail sangat, ya. Mana kita, itu syarat-syarat yang telah itu berkaitan dengan tanah. Kemudian harta karun, kan? Harta karun dengan syarat-syarat yang pun sama juga, ya, dalam tanah kita lah. Tanah yang kita punya sendiri. Kemudian ada syarat-syarat dia, ada had dia, ya. Berapa kaki itu kita punya. Yang bawah daripada berapa itu ikut dalam undang-undang yang telah ditetapkan dalam kanun tanah negara. Begitu juga di udara, ya. Ya, begitu juga di udara. Hak kita di udara ni setakat berapa kaki, ada dia punya had-had dia, ya. Jadi maknanya kalau kita nak buat bangunan, setakat berapa kaki ke atas, ke udara, itu yang dibenarkan oleh kanun tanah negara. Ya, sebab yang lebih daripada had itu adalah kerajaan punya. Masuk juga yang di dalam bumi, ya. Jangan nanti kita gali-gali harta karun melebihi had dia, kita anggap kita punya, bukan. Itu adalah milik kerajaan, ya. Saya tak ingat berapa dia punya kedalaman itu, ya. Itu bab harta karun lah. Kemudian melalui pemburuan, as-saidun, as-saidu, pemburuan. Orang yang memburu, ada lesen memburu di hutan, bukan memburu di atas tanah orang. Itu syarat-syarat yang kita telah bincang lebih kurang, ya. Jadi hasil pemburuan itu adalah milik kita, milkutam tadi, ya. Sama ada memburu dengan senapang, sama ada memburu dengan binatang buruan, ya. Sebab tu dalam hukum syarak ni boleh memburu guna anjing ni, boleh diharuskan. Anjing yang dilatih untuk memburu binatang, ya, buruan, boleh diharuskan dalam hukum syarak. Dibahas panjang dalam kitab-kitab fiqh, ya. Itu pemburuan hasil. Jangan masuk tanah orang. Jangan memburu di tanah orang. Maknanya di tanah hutan kerajaan yang dibenarkan untuk memburu, ya. Dan dalam konteks kita kerajaan Malaysia ni pula, Jabatan Hutan ada menetapkan, ya, tarikh-tarikh yang dibenarkan untuk memburu, dan juga ada binatang-binatang yang dilindungi yang tidak boleh diburu. Itu pun kita kena ikut juga. Itu syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, ya. Tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Pihak pemerintah, pihak berkuasa boleh menetapkan undang-undang, syarat-syarat, ya, demi kemaslahatan rakyat. Dalam bab memburu tadi ni, supaya binatang buruan itu tidak pupus dan sebagainya. Sebab itu diletakkan ada bulan-bulan tertentu yang boleh dibenarkan memburu. Tapi biasalah orang kita ni memburu tak ikut masa, ya. Ni kena pesanlah dengan saudara mara kita yang apa ni, segi syaraknya tidak sah tu, ya. Segi syaraknya memburu tak ikut masa ni, sebab syarak dah ada, ini termasuk dalam bab fiqh muamalat ni. Kadang-kadang orang tak faham, ya. Sekurang-kurangnya bila kita ada pencerahan apa ni,
dapat maklumat yang kita kongsikan pada malam ini, kita boleh sampaikan ya kepada saudara mara kita yang kaki masuk hutan, ya, masuk sungai. Ya, sungai ni memang kerajaan punyalah ya. Sungai. Jadi kalau kita pergi tangkap ikan, tangkap udang galah sebagainya itu, itu insya-Allah itu hasil kita punyalah tu. Ya. Itu mutlak kita punya, boleh jual dan sebagainya. Arwah bapa saudara saya salah seorang pemburu lah. Dia ada lesen pemburu dan dia ada senapang yang dua. Dia boleh jual, dia ada hasil pemburuan dia tu boleh jual sampai boleh bayar kereta masa dia hidup dulu ya. Ya. Jadi cuma ingat baliklah ya syarat-syarat tadi ya supaya hasil pemburuan itu sah, halal ya. Boleh kita makan, sama ada kita nak makan binatang buruan itu ataupun kita halal hasil jualan daging buruan kita itu. Termasuklah ikan ya dan sebagainya ya. Itu pemburuan. Kemudian yang keempat yang kita bincang yang dalam kuliah yang lepas iaitu tumbuh-tumbuhan, rumput rampai, akar kayu hutan, pucuk-pucuk sebagainya, tongkat ali, kacip Fatimah, macam-macam ya dalam hutan ya. Boleh. Ini tak ada siapa punya, kita boleh ambil ya. Kita ada pengetahuan, tak tahulah kalau dalam jemaah kita ni ada orang yang mahir dalam bab kayu hutan ni, akar kayu, herba dan sebagainya ni ya. Dulu pangkat mak saudara saya lah ya, duduk sebelah dengan rumah mak saya di kampung. Dia pakar ya, dia boleh inilah. Ya, jadi orang yang tidak teratur haidnya ya, dan macam isteri saya dulu bila datang haid sakit ya. Jadi arwah mak saudara, pakar mak saudara saya ni lah, dia carikan kayu ya, akar kayu hutan ni. Dia dibuatkan seikat-seikat untuk direbus dan dengan prosedur cara yang tertentu. Alhamdulillah ya, mujarab ya. Ini boleh ya. Janji bukan orang punya. Ya. Kerajaan punya. Okey. Kita ingat kita masuk cari akar kayu, herba-herba, yang rupanya orang punya dalam tanah orang. Ni kena minta izin. Ya. Supaya jadi halal ya, minta izin dulu. Jadi yang sah tadi ni maknanya bukan siapa-siapa punya lah. Ya, ihya al-mawad ke, meneroka hutan, yang harta karun ke, pemburuan ke, hasil akar kayu, herba-herba ke, maknanya yang bukan siapa-siapa punya, kerajaan punya, dibenarkan ya di segi hukum syaraknya ya. Dan kalau nak dibicarakan yang lebih halus lagi, ada lagi adab-adabnya. Contohnya ya, bila kita mengambil hasil hutan ini dengan cara yang sepatutnya lah ya, dengan tidak kita memusnahkan hutan, alam sekitar ya, ini adab ya. Adab kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu adab dia ya, dalam hukum syarak diajar perkara ini ya, supaya maknanya janganlah tidak bersisa langsung, habis kita bolot semuanya ya. Contohnya kita nak tangkap ikan tadi kita pakai racun, ini haram hukumnya sebenarnya ya. Di racun tubur kan, di tubur sungai itu habis ikan naik ke atas ya. Yang kecil mati, yang besar pun habis semua. Ini haram hukum dia ya. La darar wala dirar. Ini kaedah fiqh ya, tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang lain ya. Ini dalam kaedah fiqh ya. Ini kaedah-kaedah fiqh ini mengajar kita batasan-batasan dalam usaha kita nak memiliki harta, nak mendapatkan buruan ya, akar kayu, hasil hutan, herba dan sebagainya ya. Itu cara pemilikan yang pertama, iaitu memiliki harta yang belum dimiliki ataupun belum dipunyai oleh sesiapa ya, yang dipunyai secara umum oleh pihak kerajaan dan tiada larangan ya, tiada larangan untuk kita rakyat mengambil hasil-hasil tersebut. Saya kira pada masa sekarang ni dalam bab hasil hutan ni, saya kira
tak ada larangan kan untuk kita ambil akar kayu, ya. Apa lagi, ya? Apa lagi hasil hutan ni? Madu, lebah kan? Madu tualang, ya. Bebas, ya. Janji maknanya bukan dalam kebun orang lah, itulah, dalam tanah orang. Jadi kalau kita tengok dalam TV pun, dalam majalah 3 dan sebagainya yang pernah saya lihat lah, rupanya nak ambil madu lebah ni, Masya Allah, ya, bukan senang, ya. Bukan senang nak ambil madu lebah tualang ni sebab tingginya lebih kurang, ya, kadang sampai 50 kaki, 60 kaki pokok yang tinggi tu, ya. Madu tualang ni, ya, bukan senang, ya. Jadi ini halal, ya. Janji mana hutan kerajaan bukan dalam tanah orang, dan dia berusaha lah, ya. Ramai ni pengusaha madu ni cari kan. Kecuali ada yang buat madu bela tu lain lah, itu memang sendiri punya lah, ya. Ini antaranya dalam cara pemilikan sempurna tadi ni, kita nak dapat itu adalah hak milik sempurna, maknanya itu adalah milik kita. Harta itu milik kita, manfaatnya pun milik kita, kita boleh miliki, kita boleh jual, kita boleh beri pada orang dan sebagainya, ya. Kemudian sebab yang kedua di segi hukum syarak, ya, untuk membolehkan kita memiliki harta dengan sempurna, iaitu melalui akad pemindahan. Akad pemindahan, ya. Termasuklah akad jual beli, hibah, ya, wasiat dan sebagainya. Jual beli, ya, mana kita guna duit kita lah untuk jual beli. Jadi bila kita berakad untuk jual beli, kita dah bayar, ya, barang itu adalah milik kita, ya, milik kita yang sempurna. Janji bukan bayar hutang lah. Apa maksud bayar hutang? Macam saya lah sekarang ni, kan. Saya duduk rumah ni, ya. Rumah ni beli, betul lah beli, ya. Beli dengan loan kerajaan, yang telah kemudian disabkan kepada LPSA, Lembaga Perumahan Sektor Awam, LPSA. Dah habis bayar ke belum? Belum. Nama beli tapi belum habis bayar. Jadi bila belum habis bayar, maknanya milkut tam ke milkun naqis? Belum milkut tam lagi. Belum milik sempurna lagi sebab hutang belum habis bayar. Ya, kita beli kereta sama jugalah, ya. Beli kereta loan dengan bank, kan, kita bayar duit muka 10%, kemudian hutang dengan bank. Selagi hutang bank tak habis bayar, belum dapat milkut tam, ya, masih milik milkun naqis, milik yang tidak sempurna sebab ada baki hutang lagi, ya. Ini jadi sebab-sebab yang cara memiliki tadi ni, maknanya ada akad jual beli tadi ni. Tak kiralah barang tu kecil ke besar ke. Jadi bila kita beli dengan duit kita, dengan harta kita, maka dia adalah jadi milik kita lah, milik sempurna, ya. Cuma dalam bab jual beli nanti ni, dia ada pecahan banyak, ya. Ada jual beli, ya, yang ada dia panggil bai'us salam, ya. Jual beli secara tempahan, ya. Ada bai' bisamanin ajil, ya. Beli dengan jualan bertangguh, macam kita hutang ni lah, ya. Personal loan dan sebagainya, ya. Jadi ada banyak bahagian-bahagian, ya. Dalam bab jual beli ni nanti insya-Allah bila sampai tajuk jual beli ni kita bincang detail satu persatu insya-Allah. Kemudian hibah. Hibah ni pemberian semasa hidup. Hibah ni pun ada banyak dia punya cabang dia. Saya kira dulu saya pernah kongsikan tajuk hibah ni kepada hadirin hadirat sekalian, ya. Dalam apa ni, saya ingat sikit masa dululah, ya. InsyaAllah nanti kalau perlu kita ulang lah, ya. Kemudian wasiat. Wasiat, ya. Wasiat ni maknanya kita boleh wasiat selain daripada waris, ya.
Ni kita sentuh secara umum dululah sebelum kita masuk secara detail nanti ya. Wasiat ni segi hukum asalnya maknanya la wasiyata liwarithin. Tak boleh wasiat kepada waris. Siapa waris kita? Saya sebagai sekarang ni ayah ya. Waris saya isteri saya, anak-anak saya ya. Ini waris saya lah ya. Ibu saya, adik-beradik saya, semua ni boleh menjadi waris kepada harta pusaka saya. Jadi bila sebut waris ni tak boleh wasiat kepada waris, tak boleh. Yang boleh wasiat kepada siapa? Anak angkat. Contohnya kan, kita ada bela anak angkat, maka kita nak wasiat, boleh wasiat kepada anak angkat. Kita nak wasiat kepada pertubuhan anak yatim, boleh, tak ada masalah. Kita nak wasiat kepada siapa lagi ya? Orang kampung yang kita nampak susah sangat lah, kita nak tolong dia, ataupun kawan-kawan kita yang susah sangat ya? Anak ramai ya? Sekolah ramai banyak ya? Kita nak wasiat sebahagian harta kita boleh, dengan syarat tidak lebih daripada 1/3. Ini nanti kita akan bicarakan lah ya? Dalam bab wasiat ini. Dan yang lain-lain lagi lah ini berkaitan dengan sebab yang kedua yang membolehkan ya. Jadi apabila berlaku akad tadi ni, akad jual beli, akad hibah, akad wasiat ya, setelah disempurnakan akad-akad ini, maka pemindahan harta tu menjadi milik sempurna kepada yang menerima harta ya, yang menerima harta tersebut lah. Kemudian sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga ni iaitu melalui pusaka. Pemilikan melalui faraid ya, pusaka mempusakai ya. Dan dalam bab faraid nanti ni kita akan bincang detail lah ya. Siapa dia ashabul siapa dia ashabul furud ya. Siapa pihak-pihak yang wajib terima. Dalam macam mana keadaan pun dia wajib dia akan terima pusaka. Ya, ini waris-waris fardu dipanggil ya. Nanti kita akan belajar insya-Allah ya. Dan dalam banyak bab lagi lah ya. Sehinggalah bagaimana harta pusaka ini boleh sampai kepada Baitul Mal ya. Apa maksudnya? Sebab waris-waris tidak ramai ya. Waris-waris yang banyaknya perempuan contohnya kan. Bila ada waris lelaki dia akan menghabisi. Biasanya begitulah ya. Sama ada anak, cucu, suami ya, bapa ya. Bila ada waris apa lelaki ni, biasanya waris lelaki ni dia akan menghabisi harta pusaka lah ya. Jadi sebab baru-baru ni timbul isu ya, apabila mahkamah syariah memerintah ya bab pusaka ni lah. Jadi apabila dibicara di mahkamah syariah, warisnya tak cukup ya, waris banyak perempuan, maka ada bahagian Baitul Mal ya. Contohnya lah Baitul Mal kata dapat, tak kira dapat 1/8 ke ya, 1/16 ke, itu terpulang lah, maknanya ada bahagian Baitul Mal itu ya. Jadi apabila ada bahagian Baitul Mal ini, pegawai Baitul Mal ni pergilah ya, berjumpa dengan waris ya. Jadi bila ada orang yang tak faham, bila pegawai Baitul Mal ni berjumpa dengan waris, dia kata, apa hal pula Baitul Mal nak ambil tanah datuk aku kan? Apa hal pula Baitul Mal ni nak ambil tanah nenek saya, bapa saya yang punya tanah ni, apa pasal ada bahagian Baitul Mal? Ini orang tak faham ya. Jadi nanti insya-Allah sampai dalam bab pusaka nanti kita akan belajar secara detail lah sedikit insya-Allah ya. Bagaimana bahagian-bahagian ya. Dalam bab pusaka ni dia panggil ada beberapa cabang ya. Yang dipanggil waris yang kita panggil ubuwah ya. Waris bapa, ibu bapa dan ke atas. Yang ke bawah bunuwah, anak lelaki, anak perempuan dan ke bawah, anak cucu dan ke bawah. Kemudian ada waris sisi yang kita panggil ukhuwah ya. Adik-beradik ya, sebelah yang waris sisi lah ya, adik-beradik ya.
bapa saudara, mak saudara. Ini dipanggil waris sisi. InsyaAllah nanti sampai masa insyaAllah kita akan sentuh secara detail lah, ya. Malam ni kita beri secara umum lagi, ya, masih secara umum lagi, ya. Kemudian sebab yang keempat, ya, dalam hukum syarak ni untuk memilikan harta yang sempurna tadi ni disebut hak asy-syufa'ah. Siapa yang tak pernah dengar syufa'ah, hak syufa'ah? Ada yang kat tangan ni nak tanya ke apa? Angkat tangan sebab tak pernah dengar, Datuk. Okey. Dia begini, hak syufa'ah ni, ni mungkin perkara baru lah. Saya dulu pun susah juga nak memaham apa benda syufa'ah ni kan. Syufa'ah. Dia mesti belajar di sekolah lagi pun dah belajar dah. Semasa pengajian agama Islam tinggi dulu, di Kolej Islam dulu, ya. Syufa'ah, alif, shin, fa, ain, ta. Syufa'ah, ya. Bukan bahasa Melayunya syafa'at lah, salah begitulah, ya. Dia begini syufa'ah ni. Saya bagi contoh mudah saja. Saya dan beberapa orang kawan saya satu ketika dulu membeli sebidang tanah lah, di pinggir Putrajaya, ya. Di pinggir Putrajaya, lebih kurang tanah tu lebih kurang 2 ekar. 2 ekar kemudian pecah 12, ya. Pecah 12 bahagi, maknanya 12 lot lah, ya. Jadi tanah ni belum dipecah bahagi lagi, ya. Tanah ni belum dipecah bahagi lagi. Ada 12 lot, satu lot lebih kurang 6,000 lebih kaki persegi lah, ya. Lebih kurang 6,000 lebih kaki persegi, ya. 12 lot. Jadi lebih kurang 2 ekar lebih sikit, ya, tanah ni, ya. Macam mana yang dikatakan hak syufa'ah tadi? Sekarang saya dan kawan-kawan saya 12 lot lah, ya. 12 lot, 12 orang lebih kurang, ya. Okey, katalah sekarang ini saya nak jual bahagian saya, ya. Jual bahagian saya, ya. Jadi tiba-tiba saya pergi jual dengan orang lain. Dengan orang lain, ya. Saya pergi jual dengan bukan daripada 12 orang tadi yang beli sama-sama tanah tadi ni, ya. Yang hak syufa'ah ni maknanya yang rakan kongsi yang lain ni, 12 orang tadi ni boleh membatalkan jual beli saya tu. Jika salah seorang daripada rakan kongsi ni dia nak bahagian saya tu. Ini kata syufa'ah tu, ya. Di segi hukum syaraknya maknanya dia boleh membatalkan, ya. Dia boleh. Dia ada hadis Nabi SAW, dalil pensyariatan syufa'ah ni. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah SAW menetapkan syufa'ah pada harta yang belum dibahagi-bahagi. Tadi belum pecah lot dah. Kalau masing-masing dah dapat lot, dah pecah lot, dah buat dah buat ada tanah lot masing-masing atas nama masing-masing, nombor geran masing-masing, itu lain. Itu tak ada hak syufa'ah di situ. Jadi tanah ni belum dibahagi. Maka Nabi kata, maka ketika batasannya telah ditentukan dan jalan telah diatur, maka tiada lagi hak syufa'ah, ya. Ini dah hadis riwayat Bukhari. Boleh faham kot apa yang bila saya bagi misalan tu, ya. Sama jugalah kalau hadirin sekalian, sekarang contoh berkongsi 2 orang, ya, adik-beradik, ya, contoh, ya. Adik-beradik ni beli tanah 4 ekar. Ya, sebab tak mampu beli seorang, beli berdua ataupun bertiga, kan, kongsi 4 ekar lah kata, seorang 2 ekar, kan. Sama adik-beradik ke atau kawan-kawan, ya. 4 ekar tadi ni belum pecah lagi, belum pecah geran lagi, ya, belum pecah geran lagi. Tiba-tiba salah seorang jual pada orang lain, ya. Sebab di segi hukum syaraknya, maksud syufa'ah tadi ni, dia kena offer dulu kepada rakan kongsi tadi ni. Ni hukum syarak, cantiknya hukum syarak ni, ya. Dia kena offer kepada saya, macam saya tadi, saya nak jual bahagian saya contohnya, kan. Saya kena offer yang 11 lot lagi ni, kawan-kawan yang lain ni. Nak beli tak? Kalau tidak, saya nak jual pada orang lain.
Tapi kalau saya jual kepada orang lain terlebih dahulu tanpa bagi tahu kepada ni pada rakan kongsi tadi ni, dia boleh batalkan, ya. Jadi maknanya bukan setakat batal, orang ni maknanya boleh beli dengan tanah tadi ni, hak bahagian saya tadi ni, dengan membayar dengan harga yang itulah, yang samalah. Contohnya kata satu lot ni saya dah jual pada orang hamba Allah ni 100,000 contohnya. Lot saya jual 100,000. Jadi rakan kongsi tadi ada hak syufa'ah untuk dia memiliki bahagian saya ni dengan baik, dia batalkan transaksi saya dengan orang lain tu, ya. Dan dia membayar kepada saya 100,000 tadi. Jadi hak dia. Ini salah satu cara nak memiliki harta lah yang di dalam hukum syara, hak syufa'ah tadi, ya. Okey, boleh nampak, ya? Boleh faham, ya? Ada hadir yang jelas tak kot? Bila saya bagi contoh tu mudahlah tu faham kan. Dia syaratnya belum bagi je, ya. Sama juga, ya. Okey. Sebab itu bila sekarang kita berkaitan dengan hak syufa'ah ni juga, ya, hadirin sekalian, ya. Bila kita beli rumah, ya, walaupun tak masuk bab syufa'ah tadi ni, bila kita beli rumah taman lah contoh kan, kita berjiran. Kita berjiran dengan jiran kita nama Ali, contoh, ya. Maknanya sepadan, ya. Rumah saya nombor 50, rumah jiran saya ni rumah 51. Saya nak jual rumah contohnya, nak pindahlah tempat lain. Ya. Adab dari segi hukum syaraknya, kita kena offer dulu jiran. Dia nak beli tak rumah saya ni, ya. Itu adab dia. Walaupun tak ada hak syufa'ah di situ, ya, dari segi ini syarak cantiknya, ya, indahnya hukum syarak dan juga fiqh muamalat Islam. Okey, itu yang yang berkaitan dengan syufa'ah ni. Syufa'ah ni panjang cerita ni, itu secara ringkas lah untuk mudah kita faham, ya. Dan banyaklah dalil-dalil dan juga contoh-contoh yang diberi oleh hukum syarak, ya. Ini dalam bab tadi pemilikan sempurna, ya. Ada 4 tadi kan. Memiliki harta yang belum dimiliki, jadi dikuasai oleh siapa-siapa, ya. Ini cara kita menguasai harta tu dengan pembukaan tanah, dengan pemburuan, dengan apa lagi tadi, ya. Hasil hutan tadi kita ambil, ya. Yang tak ada siapa-siapa punya, ya. Itu yang dibenarkan tu yang pertama tadi. Yang kedua tadi melalui akad, ya. Jual beli, hibah, wasiat dan sebagainya. Kita akan masuk nanti satu persatu, ya. Yang ketiga tadi melalui pusaka, ya. Pembahagian harta pusaka. Bila kita dapat bahagian pusaka kita itu adalah milik sempurna kita lah, ya. Milik sempurna kita. Dan yang keempat melalui syufa'ah tadi, ya. Hak syufa'ah tadi. Jadi kita nak memilih, apabila rakan kongsi kita jual bahagian dia, beli sama-sama dengan kita kan, jual bahagian dia tanpa pengetahuan kita boleh batalkan, kita boleh ambil balik, ya. Kita boleh bayar dan ambil menjadi milik kita, ya. Itu segi hukum syarak. Itu dalam bab pemilikan yang sempurna. Kemudian kita pindah, ini cara ni lah secara ringkas, ya. Nanti detail nanti kita pergi kemudian. Bahagian yang kedua yang dipanggil pemilikan tidak sempurna. Al-milkun naqis. Naqasa ni maksudnya kurang, ya. Tak sempurna lah. Bila kurang tu tak sempurna lah, ya. Milkun naqis, pemilikan tidak sempurna, ya. Saya baca sikit, ya. Pemilikan tidak sempurna artinya memiliki salah satu daripada dua unsur daripada sesuatu harta, sama ada zat atau manfaatnya sahaja, ya. Pemilikan tidak berlaku, pemilikan tidak penuh berlaku ke atas salah satu daripada dua unsur. Dulu kita dalam awal-awal saya dah terangkan kan, pemilikan sempurna ni maknanya kita memiliki zat harta dan kita memiliki manfaat harta. Kita memiliki rumah, apa manfaat rumah? Kita boleh sewakan,
kita boleh duduk, dua-dua kita punya. Ya, itu ya dalam pemilikan sempurna. Dalam pemilikan tak sempurna ni kita memiliki salah satu saja. Ya, sama ada kita memiliki zat harta itu atau manfaatnya sahaja. Ya. Jadi pemilikan ke atas manfaat disebut juga sebagai hak mengguna, hakul intifa'. Sebab kita sewa rumah tu, kita manfaatnya kita boleh duduk lah. Manfaatnya kita boleh duduk saja situ. Ya? Boleh duduk, boleh tinggal situ. Ya? Manfaat itu saja yang contoh. Ya? Adalah pembahagian dia pula. Jadi saya rasa tak perlu saya bincang secara detail lah di situ. Ya? Jadi berdasarkan apa yang dibahagi oleh para ulama tadi, sebutkan oleh para ulama, ya, pemilikan tidak sempurna ni boleh dibahagikan kepada 3 jenis. Ya. Yang pertama, pemilikan zat benda saja, fizikalnya saja. Ya. Fizikalnya saja. Ya. Milkul ain faqat. Ya. Maknanya kita memiliki mata benda tu saja. Ya. Manfaatnya kita tak dapat. Ya, bukan kita punya. Ya, macam pelik sikit, tak apa. Nanti kita akan tengok satu-satu. Yang kedua, pemilikan manfaat saja. Ya, macam kita sewa tadilah. Ya. Yang ketiga, pemilikan manfaat benda atau disebut hak menggunakan secara terbuka. Ya, kita pergi satu persatu. Ya. Pemilik manfaat secara terbuka. Contohnya apa? Jalan, kan? Jalan ni milik siapa? Milik kerajaan. Kita boleh guna tak? Boleh guna. Ya, lampu jalan. Lampu jalan ni kalau depan rumah kita ni biasa ada lampu, kan? Lampu jalan tu bukan kita punya, ya. Tapi alhamdulillah lah, kita dapat menikmati manfaat dia, terang depan rumah kita, ya. Ini yang jenis yang ketiga tadi. Kita tengok satu-satu sikit, ya. Memiliki zat benda sahaja. Apabila seseorang itu hanya memiliki zat sesuatu benda atau fizikalnya sahaja, sedangkan dia tidak boleh mengambil manfaat benda tersebut kerana diguna oleh orang lain, maka pemilikan ini dinamakan pemilikan tidak sempurna. Namun begitu, haknya ke atas benda tersebut tetap kekal. Sekiranya A mewasiatkan B supaya tinggal di rumah kepunyaannya, sedangkan rumah itu sendiri diberi kepada anaknya C. Ya. Dengan wasiat ini, B berhak untuk tinggal di rumah tersebut apabila A meninggal dunia, dan C pula tidak boleh menghalang B daripada berbuat demikian walaupun rumah tersebut adalah miliknya. Ya. Apabila B meninggal dunia dan atau tempoh untuk dia tinggal di rumah tersebut sudah habis, maka barulah C boleh mendiami rumah itu atau memanfaatkannya dengan cara lain, ya, dan rumah itu akan menjadi miliknya. Dengar sekali lalu tak faham. Dia begini, ya. Sekarang saya ada sebuah rumah, ya. Saya ada sebuah rumah. Ya. Rumah ni saya beri kepada anaknya, kepada anak saya lah, ya. Tapi belum pindah milik lagi, ya. Ya. Saya kata selagi saya hidup, ni abah punya rumah lah, ya. Ya. Punya rumah. Kemudian bila dah meninggal, maknanya akan jadi milik anak saya, ya. Jadi milik anak saya, ya. Kemudian saya kata, saya sementara ni saya wasiatkan supaya rumah ini bagi kepada simpulan lah, dia duduk, ya. Duduklah situ, ya. Jadi simpulan ni pun boleh duduk situ, ya. Kemudian simpulan ni saya kata, simpulan ni boleh duduk rumah ni sampai tahun 2030 lah contoh, 2030. Sekarang 2024.
tak sampai tahun 2030 ditakdirkan Allah Ta'ala saya meninggal dunia, contoh. Ya. Maknanya bila saya meninggal dunia, sepatutnya anak saya lah punya, kan? Ya. Dan si Fulan tadi ni tak boleh keluar, kena keluar rumah lah, maknanya. Ya. Tetapi oleh kerana ada wasiat tadi ni, saya buat wasiat tadi, si Fulan ni boleh duduk sampai 2030, maka dia tak perlu keluar. Dia boleh duduk rumah tu. Ya. Ya. Jadi dalam tempoh itu, rumah tu siapa punya? Lepas saya meninggal tu, sampai si Fulan ni duduk sampai kita kata 31 bulan 12, 2030. Rumah tu siapa punya? Rumah tu anak saya punya. Kan? Tetapi walaupun rumah tu anak saya punya, tetapi dia hanya memiliki zat rumah tu saja. Sebab wasiat saya tadi ni telah mengurangkan milkutam dia. Tak jadi milkutam lah. Ni jadi milkun nakis tadi ni. Milik tidak sempurna. Sebab ada wasiat saya tadi, beri hak kepada si Fulan tadi duduk rumah saya sampai, rumah tu tadi, sampai 31 bulan 12 tahun 2030. Selepas 31 bulan 12, 2030, barulah rumah tadi ni menjadi milkutam kepada anak saya. Milik sempurna anak saya. Sebab saya bagi dia. Ya? Saya hibah kepada dia. Ya? Boleh nampak? Ya? Corok. Ini contoh, maknanya dalam tempoh tadi tu, anak saya tadi, daripada tarikh saya meninggal tadi, sampailah 31 bulan 12, 2030 tadi, memiliki ain saja. Memiliki zat rumah tu saja. Tapi tak boleh nak duduk, tak boleh nak sewa sebab hak telah diberi kepada si Fulan tadi untuk duduk. Ya? Jadi manfaat rumah tadi dinikmati oleh siapa? Oleh si Fulan tadilah. Harta siapa punya? Anak saya punya. Ya? Ini dalam konteks tu tadi maknanya harta betul lah dia punya, tetapi manfaatnya bukan tak dapat dimiliki oleh anak saya lagi. Sehinggalah 21 bulan 12. Ya? 2030. Jadi 1 bulan 1 tahun 2031 barulah jadi milik mutlak ataupun milkutam anak saya, ya, rumah saya. Boleh faham ya? Itu jenis yang pertama. Kemudian yang milik manfaat saja, pemilikan manfaat, ya. Milik manfaat ni ada banyak pecahan lah, ya. Ada banyak contohnya tadi sewa lah, ya. Sewa, pinjam, apa lagi, ya. Sewaan, pinjaman, wakaf, ya, wasiat, ya. Wasiat macam tadi pun sama jugalah. Maknanya dia milik milkun naqis tadi, ya. Dia hanya milik manfaat saja, ya. Bukan memiliki, bukan dia punya, ya. Bukan dia punya. Dia dapat milik manfaat saja, ya. Dan milik manfaat ni dipecah pula kepada dua, ya. Milik manfaat secara individu, ya. Milkul manfaah asy-syakhsi secara individu, dan ada satu lagi yang dipanggil secara terbuka lah. Secara terbuka, ya. Manfaat secara terbuka, mana orang ramai boleh guna, ya. Dalam milik manfaat secara individu tadi ni dipecah pula, ya. Banyak, ya. Contoh tadi sewaan lah, ya. Kebenaran. Yang pertama kebenaran, ya, iaitu keizinan daripada pihak yang berkenaan kepada individu tertentu untuk mengguna dan memperoleh manfaat benda tersebut, sama ada pihak itu tuan punya benda tersebut
atau pihak lain seperti kerajaan atau mahkamah. Ya. Contohnya mudah, tanah tol lah. Ya. Tanah tol. Ya. Atau mudah. Kerajaan bagilah guna tanah. Bolehlah nak tanam ke sebagainya. Tanah tol. Ya. Orang biasa biasa dimohon oleh yang banyak mohon dia orang Ca ni yang banyak mohon kan. Buat kebun sayur dan sebagainya. Ya. Minta tanah tol. Kebetulan di depan di bersebelahan dengan surau saya ya. Surau saya di S2 High ni, Surau Sakura, ada sebidang tanah ya, milik kerajaan. Milik kerajaan ya, milik jabatan. Jabatan Peparitan dan Saliran kata itu majlis bandaraya punya. Kita kontak majlis bandaraya kata bukan majlis bandaraya punya. Itu Jabatan Peparitan dan Saliran punya. Tak tahu siapa punya sekarang ni. Jadi kita kontak pejabat tanah. Kita minta perakuan daripada dua jabatan ni sebab kita nak guna tanah ni untuk parking untuk solat Jumaat. Surau saya ni dah dapat solat Jumaat. Ya. Jadi apa cara? Kata kita minta perakuan supaya kita boleh memohon TOL kepada jabatan di pejabat tanah untuk kita guna ya, tanah lebih kurang 3 ekar ya, untuk kita guna dan juga kita manfaatlah untuk kepentingan surau ya. Ini contohlah ya. Boleh jika dibenarkan oleh kerajaan nanti maknanya boleh gunalah ya, boleh guna ya. Surau boleh guna. Kalau diberi kepada individu boleh gunalah ya. Contohnya saya benarkan seorang hamba Allah ni sebab saya kesian dengan dia, contoh saja ya. Bukan betul-betul pun. Saya ada 2-3 kereta contohnya kan. Saya bagi hamba Allah ni pakai kereta saya. Kereta saya punya tapi saya bagi dia pakai. Percuma contohnya lah ya, percuma. Ya, percuma okey kau isilah minyak. Kau jagalah kereta ni ya. Tapi kereta saya punya, saya bagi pakai saja. Itu boleh ya, itu kebenaran. Yang kedua sewaan. Sewaan ni dengan berbayar lah. Kalau kebenaran tadi mungkin free saja. Ataupun dengan harga yang minima ya, macam tanah tol tadi kan ya. Jadi sewaan ni melibatkan perjanjian ya. Biasalah kan kita sewa rumah perjanjian setahun, 1+1 setahun, kemudian boleh tambah lagi setahun ya, sewaan. Ini pun termasuk dalam milkun naqis asy-syakhsi tadi ni. Mana milik yang tidak sempurna bagi individu. Kemudian pinjaman ya. Pinjaman menggunakan sesuatu benda secara perjanjian yang membenarkan pihak peminjam menggunakan sesuatu benda secara percuma ya. Dengan perjanjian seperti ini pihak yang meminjam berhak menggunakan benda yang dipinjamkannya itu kerana manfaat benda itu dianggap sebagai miliknya ya apabila dipinjam. Kalau bayar sewa ya, kalau pinjam ni percuma. Jadi kadang-kadang ni kita tak faham konsep ni. Pinjam kan. Pinjam apa? Pinjam mesin rumput ya. Apa lagi? Pinjam apa ni nak kenduri, tikar tak cukup. Pinjam tikar jiran kita kan. Pinjam kapet, apa lagi? Macam-macam lah pinjam ni. Kadang-kadang yang kita pinjam ni macam jadi hak kita pula. Ya. Jadi pinjam ni walaupun free, walaupun tak kena bayar, tapi kalau barang tu rosak kena ganti. Ya. Betul tak ya? Kita pinjam apalah barang orang lah, barang jiran, barang ya. Mana ada jiran minta duit? Betul kan? Ya. Kalau yang bayar duit ni kita sewa ya. Kira hari ya. Kita sewa kereta kan, satu hari 100 contohnya. Itu sewa lain. Ni kita pinjam ya. Cuma kita orang Melayu ni penuh dengan budi bahasa. Kadang-kadang kita bila pinjam barang tu adalah budi bahasa kita ya. Balik bila kita pulangkan barang tu kadang-kadang kita belikan makanan ya. Kita belikan hadiah dan sebagainya ya.
Boleh bagi kek dan sebagainya. Itu biasa itu, ya. Ini satu amalan yang baik lah, ya. Cuma nak beritahunya, selama mana kita pinjam tadi tu, maknanya hak kita apa, kita boleh manfaatkan, mana kita boleh guna lah, ya. Kita boleh guna saja. Bukan hak kita, jangan pula ni kita pinjam langsung tak pulang-pulang kan. Ya, dah jadi harta kita pula, ya. Ini tak patutlah. Kemudian apa lagi, wakaf. Milik tidak sempurna tadi ni. Wakaf ialah memberi hak milik manfaat kepada orang yang diwakafkan kepadanya. Dengan berlakunya wakaf, maka orang yang diwakafkan harta itu berhak mengguna dan memanfaatkan harta tersebut sebagaimana dikehendaki oleh perjanjian wakaf. Wakaf ni nanti kalau kita masuk dalam bab wakaf ni, ada wakaf am, ada wakaf khas, ya. Dia ada beberapa perbezaan lah. Cuma apabila seorang individu mewakafkan, ya, tanah, ya, kepada pihak kerajaan, dan kerajaan membenarkan pula tanah wakaf itu digunakan, ya, oleh orang tertentu, itu dimanfaatkan oleh asnaf ke dan sebagainya, buat rumah anak yatim ke, ya. Ini setakat manfaat yang boleh digunakan sajalah, ya. Sebab undang-undang wakaf ni kita dah ada undang-undang, ya, dalam bab wakaf ini. Jadi dalam bab tanah wakaf, ya, kalau di Negeri Sembilan inilah, hak miliknya ialah Majlis Agama lah, Baitul Mal, Baitul Mal Majlis Agama Islam, ya. Maknanya semua tanah ke, ya, bangunan ke yang diwakafkan naklah didaftarkan pemilik dia, ya, Baitul Mal Majlis Agama Islam, ya, sebagai pemilik wakaf. Ya, jadi apabila yang boleh dimanfaatkan itu maknanya boleh digunalah, ya. Tanah boleh diguna. Contohnya tanah wakaf itu digunakan untuk pertanian, ya, untuk buat masjid, ya. Jadi boleh digunalah untuk orang ramai, ya. Ain ataupun zat harta tu, tanah tu siapa punya? Ma'in lah punya, Majlis Agama Islam lah punya, ya. Baitul Mal Majlis Agama Islam punya, ya. Bukan. Itu maknanya manfaat yang diperoleh daripada wakaf, ya. Wasiat, saya dah bagi contoh tadi, ya. Wasiat iaitu salah satu cara boleh memberi hak milik manfaat kepada seseorang, ya. Hak milik ini akan dinikmati setelah orang yang melakukan meninggal dunia. Oleh sebab itu penerima wasiat boleh memanfaatkan benda yang diwasiatkan kepadanya mengikut cara yang dan kehendak wasiat, ya. Ini kalau ada wasiat lah. Wasiat ni biasanya dibuat secara bertulis lah, lebih mudah, ya. Supaya, ya, ada syarat-syaratnya yang tidak bercanggah dengan hukum syarak, ya. Jadi dah hampir pukul 9. Hampir pukul 9, saya ingat saya buka soalan lah rasanya, ya. Sebelum kita, dia ada banyak lagi ni yang secara umum ni. Saya pergi sikit hak tadi manfaat individu, ya, yang milkun naqis secara individu tadi ni. Yang secara terbuka tadi ni hak ini boleh ditakrifkan sebagai satu hak yang sabit ke atas harta ta'alih bagi kepentingan harta ta'alih yang lain tanpa mengambil kira siapa pemilik harta. Antaranya hak mengguna jalan, hak membuat saliran perpindahan dan lain-lain. Ini yang yang kita boleh manfaatkan, saya dah sebut tadi, ya. Antara contohnya lampu jalan, kemudahan longkang dan sebagainya. Ini kita boleh manfaatkan lah. Kita dapat manfaat saja, bukan kita punya, ya. Ini secara terbuka, ya. Dan banyaklah pecahannya, ya. Contohnya hak mendapat kemudahan air, ya. Dulu kan masa zaman saya kecil-kecil dulu ada perigi, ya. Perigi ni, ya,
Pigi ni kita gali, kita dulu sepakat dekat kampung tu, bila kita sepakat nak menggali pigi, kita gotong royong gali pigi. Tak kira dah atas tanah siapa. Ya. Dulu ada tanah nenek saudara saya ni, tepi tebing. Air pigi sangat jernih, ya. Air mata air, ya, macam air mineral lah, jernih. Campak jarum pun boleh nampak, ya. Jernihnya air pigi tersebut. Sekarang dah tak ada dah, ya. Terjadi 3 pigi, 2 untuk mandi, 1 untuk khas untuk minum saja. Ya. Jadi kemudahan air tadi ni, pigi tadi ni dah ada maknanya dalam hukum syaraknya dipanggil uruf apa tu ataupun adat setempat. Ya. Kebiasaan setempat. Maknanya semua orang boleh guna. Semua orang boleh ambil air. Siapa tak kira dalam kampung tu, dia boleh ambil air, ya. Itu maknanya manfaat air perigi tadi ni untuk mandi, untuk basuh, untuk minum, boleh digunakan. Ini hak yang kita panggil hakul irtifa, hak secara terbuka tadi. Boleh, tak ada masalah, ya. Halal, ya. Jangan nanti kalau kata kita ada tanah, kita gali perigi, kita gali pergi khas untuk keluarga kita saja, contohnya kan. Itu keluarga kita sajalah yang boleh. Orang lain tak boleh. Orang lain nak minta izin lah. Ya. Kemudian apa lagi? Air yang didapati di tempat terbuka. Itu sungai, laut, tali air, parit dan sebagainya, ya, yang menjadi harta awam. Kita boleh guna tak? Boleh. Ya. Ini boleh, tak ada masalah, ya. Boleh guna, ya. Kan kadang-kadang kita ada masalah kemarau kan. Kita pergi mana? Carilah sungai-sungai kat mana kan, air terjun dan sebagainya. Saya ingat dulu berderet-deret lah orang datang ambil air dekat ni. Contoh kalau di Sembilan ni Ulu Bendul lah, ya. Dan ada air anak bukit, ya, air gunung, ya, yang keluar daripada kaki bukit tu, yang orang tadah, orang tadah bateri komputer saya ni nak habis dah. Kalau terputus ni sekarang maknanya tamatlah siaran kita, ya. Jadi ini boleh diambil, ya, ambil air, ya. Minta maaf ya, saya lupa nak cas tadi ni, ya. Bateri nak habis dah. Jadi air macam air gunung dia, kalau banyak kita ni dekat kemudian begitu juga dengan air panas tu kan, air panas. Ada tempat-tempat yang ada air panas yang di atas reserve tanah kerajaan dulu. Ada di kawasan mana dulu. Kalau di Rembau ni di Pedas dulu ada. Cuma air panas di Pedas ni dulu kemudian ni jadi dikomersialkan. Ada syarikat yang komersialkan tempat tu, nak masuk kena bayar dan sebagainya. Itu pernahlah dibuat. Ya, tetapi kalau milik kerajaan, maknanya kita orang ramai ni boleh akses. Ya, halal, tak ada masalah, ya. Begitu juga air yang didapati di tempat-tempat khas, ya. Contoh air dalam parit, air mata air perigi yang digali tadi yang saya dah sebut tadi, ya. Kemudian di setengah-setengah masjid, ya, menyediakan air mineral, air kuwi kan, di setengah-setengah masjid, ya, untuk kegunaan orang ramai. Boleh, tak ada masalah. Ini segi syaraknya dibenarkan. Ini hak manfaat tadi, kita ada hak untuk mengguna, tak ada masalah. Jangan pula kita anak beranak mandi-manda di masjid pula guna air masjid, walhal rumah kita ada air. Ini tak boleh. Ya, yang patut-patutlah anda sekalian, ya. Ni kadang-kadang ada orang ambil kesempatan pula, ya. Ya. Kalau bila air rumah kita kena potong, kita pergi mandi-manda kat masjid lah, habis kita basuh baju periuk belanga di masjid di surau, janganlah tuan-tuan. Jangan sampai tahap macam tu, ya. Walaupun kita ada guna, ya, ada yang beritahu tadi ada ambil air kat Ulu Bendul, ya, betul. Ada air mata air yang cantik, ya. Jernih, ya. Jadi maknanya mengguna harta awam tadi ni pun ada dia punya adab-adab dia.
dan tak sewajarnya kita manfaatkan untuk kepentingan diri kita lah. Ya. Jadi hadirin sekalian, dah 95 minit. Ada soalan ke? Kalau sempat ni, bateri nak habis dah. Sebelum kita tangguh. Ya, jangan kita dia punya pengajarannya hadirin sekalian, maknanya harta awam ni kita gunalah sekadar, maknanya yang manfaat yang sekadarnya lah, yang kita boleh manfaatkan. Jangan kita buat harta awam ni jadi harta kita. Ya. Parking contohnya, kalau kita tak sedar ni, ya, parking. Saya dah tengok lah banyak kawasan perumahan, sebenarnya parking tu parking awam. Dia cop parking tu jadi parking yang dia punya. Ni ambil undang-undang mana ni kan. Dia orang lain tak boleh nak parking. Sepatutnya parking tu parking awam. Parking awam. Kita jangan jadi hak milik kita. Ini pun kadang orang tak faham ni. Maknanya kita ambil hak orang lain. Kalau maknanya dia parking awam ni sepatutnya siapa dululah. Ini dia letak dia letak batu kat situ ni, jadi hak milik dia pula. Walhal bukan. Kecuali lah dalam komuniti kita tu, maknanya parking tu memang dah dihaskan untuk kita. Contoh rumah kondo kan, rumah apartmen, kata kita dapat 2 lot parking untuk kita. Memang kita bayar kan bulan-bulan maintenance. Itu hak kita lah. Tetapi sekeliling apartmen kita tu, sekeliling flat kita tu, kita nak tanda pula jadi parking kita, itu dah mengambil hak orang lain. Ni hati-hati ya hadirin sekalian. Boleh pesan dengan kawan-kawan ya, dengan saudara mara kita, jangan sampai kita memilikkan pula harta awam. Ni segi hukum syarak ni ya, yang kita bicarakan ni hukum syarak ya. Halusnya hukum syarak ni mengajar dan mendidik kita, sebab barulah berkat ya. Kadang-kadang sampai bergaduh, betul ya, bergaduh, ini parking aku punya, dia kata, walhal parking awam ya. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada malam ini bermanfaat pada semua, termasuk diri saya ya, insya-Allah. Puan Wan Aisyah dia ada angkat tangan. Dia angkat tangan. Boleh. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Ya, sila. Macam taman perumahan kan, Ya. ada tanah kosong di hadapan rumah. Tanah Ada kosong. tanah kosong di hadapan rumah. Ya. Boleh ke kita meletakkan kereta kita di tempat yang depan rumah kita tu? Ya. Sebagai tempat letak kereta kita. Ya. Kalau tak ada siapa-siapa punya, boleh je. Ya. Boleh je. Jangan kita memilikkan tu yang seolah-olah kita punya pula jadinya. Itu jangan. Maknanya kalau kita letak kekal kat situ, memang kita memang tiap hari kita letak kat situ. Allah, payah juga nak cakap benda ni sebenarnya. Sebab itu, sebab tempat tu tempat awam. Tempat awam. Cuma ialah dalam bab syariah ni ada dipanggil mula Al-Quran sebagai sandaran kita. Yang kedua Al-Hadis. Yang ketiga Ijma'. Yang keempat Qiyas. Yang keempat Qiyas. Yang kelima, keenam, ketujuh ni ada macam-macam lah. Al-Istihsan, Al-Uruf, apa lagi? Saddu Zara'i, Al-Mursalah dan sebagainya. Salah satunya uruf, ya, cabang-cabang ni, ya. Uruf ni apa arti uruf? Uruf ni maknanya adat kebiasaan setempat yang telah diterima. Jika kawasan kita tu dah menerima, maknanya contohlah dia ni adalah penduduk awal, paling awal datang situ. Memang daripada awal dia memang situlah dia dah parking situ dah. Contohnya. Dan diterima oleh masyarakat setempat. Kalau semua terima, okey. Dia akan jadi uruf. Ya, dari segi hukum syaraknya. Jadi uruf, okey. Cuma kalau maknanya pemahaman orang ni mungkin tak sama. Ya, mungkin tak sama. Jadi, itulah. Ya, nak cakap pun susah, tak cakap pun susah kan. Jadi, apabila yang mudahnya, apabila jelas harta itu
tempat itu adalah milik awam, kita dilarang lah hukum syaraknya untuk menjadi milik kekal kita. Cuma dia first come first serve tadilah. Pada saya itu yang terbaik lah. Ya. Maknanya kalau kita dah parking dulu situ dah, memang orang lain tak boleh parking. Ya. Itu first come first serve lah. Nasib lah kat situ. Ya. Itulah yang saya boleh jawab. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kalau tak ada Assalamualaikum, Ada lagi Ustaz. soalan? ya sila. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Kalau Ya, kita tanam pokok dekat tempat ni taman perumahan lah Ustaz. Ya. Rumah teres kan, kalau kita tanam pokok dekat depan rumah tu yang ruang kosong tempat kita parking selalu tu, boleh ke Ustaz? Kalau tu tanah kerajaan tak ada masalah. Memang tanah Boleh reserve kerajaan di situ, selagi orang tak ni, kalau tak ada halangan, tak ada masalah. Tapi Jika maksudnya jika disyaratkan ada kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan, kita kena minta izin lah. Ya. Yang begitu. Ya. lepas tu kita kan ada kawasan kosong kat kawasan kosong kat sebelah rumah Ustaz. Ya. Rumah tu besar lah kawasan tu. Ya. Lepas tu kita tanam pokok-pokok. Tapi kita tanam pokok tu, tapi siapa-siapa yang nak ambil pun boleh, tak kisah. Ya. Kalau ada persefahaman macam tu, okey. Cuma kena tengok balik. Tanah tu sebenarnya untuk tujuan apa? Tanam tu bertujuan, kalau kita tak tanam, orang lain tanam yang jauh-jauh tu datang tanam. Okay. Sebab kadang-kadang kita tak perasan tanah dekat kawasan perumahan ni sebenarnya tanah tu untuk buat balai raya, tanah tu untuk buat permainan tempat kanak-kanak, contohnya kan. Jadi kita tengok kena balik syarat-syarat tu tanah tu. Jika ada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, jadi kita kena minta izin lah dari pihak berkuasa tu. Ya, sepatutnya begitu. Tetapi kalau telah jadi uruf tadi, sampai jadi uruf tadi, siapa tanam dia ambil lah hasil, ataupun macam di saya duduk dulu di Persis 11, Putrajaya, rumah kuartus kerajaan. Sebelah kuartus kami tu ada tanah kosong. Bukit Sarjana Hijau, bawah Bukit Sarjana Hijau yang tempat orang jogging semua tu kan, tempat yang cantik tu. Jadi tanah kosong tu agak luas. Jadi kejiranan Persis 11 ni berlaku selepas saya keluar lah, saya balik Negeri Sembilan. Jadi kejiranan yang duduk kuartus ni dia pakat-pakat tanam sayur. Boleh. Tak ada masalah, ya. Tak ada halangan daripada Perbadanan Putrajaya. Maka dia orang pun gotong royong lah, bersihkan tanah, tanam terung, tanam hasilnya dia orang gotong royong sama-sama dan hasil dia orang kutip sama-sama lah, ya. Itu boleh. Boleh. Ya, insya-Allah. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Boleh saya berhenti sini kot? Kan ni. Boleh Datuk. Ya. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah dah. Dan insya-Allah nanti kita bincang lagi dalam kuliah akan datang, kita sambung lagi insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri saya mohon maaf. Mohon maaf juga kalau ada salah silap. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi, jazakumullah jazak Ustaz. Semoga dengan pencerahan dan yang diberikan oleh Datuk tadi dapat memberi pengetahuan dan kefahaman dalam fiqh muamalat dalam kehidupan kita lah. Mudah-mudahan mengikut syariat Islam. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah kita hari ini. Saya buat sikit bahan kuliah besok, Datuk boleh? Boleh. Pagi besok seperti biasa kuliah subuh kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Amin bin Muhammad Saleh 6.45 pagi, dan kuliah-kuliah seterusnya boleh rujuk di grup Gemenur Iman insya-Allah. Jadi saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita insya-Allah. Mudah-mudahan dapat bersambung lagi di minggu hadapan atau minggu di hari yang dan waktu yang sama insya-Allah. Amin.
mohon Datuk tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon undur diri.